Pucuk manis bermatang budi, pucuk purut digetus rusa. Yang manis bernama budi, yang indah bernama bahasa. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam perpaduan untuk semua. Sekalung apresiasi saya hulurkan buat saudara peneraju majlis, kombinasi panel kehakiman berintelektual dan berintegriti. Div kehormat yang disanjungi, seterusnya hadirin hadirat yang dihormati. Saya Gelgori Kibun dari sekolah SMK Pitas. Hadirnya saya di sini bukanlah untuk menyampaikan amanat Merong Mahawangsa, bukan juga untuk menyampaikan kata-kata dusta. Akan tetapi hadirnya saya di sini untuk menyampaikan modus bicara yang berbunyi keluhuran perlembagaan menjamin keutuhan demokrasi. Saudara-saudari yang dihormati, rukun negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia yang telah dibentuk 31 Ogos 1970. Rukun negara diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang telah melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Hadirin sekalian, perlembagaan merupakan prinsip-prinsip asas yang menentukan bagaimana sesebuah negara itu diasaskan dan diperintah seperti yang termaktub dalam undang-undang, adat, dan peraturan yang lazim dipakai. Perlembagaan akan menetapkan had-had kewibawaan kerajaan dan cara-cara pemilihan serta pelantikan pemerintahan. Keluhuran perlembagaan bererti ketinggian atau keangguhan perlembagaan itu sendiri. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi negara Malaysia serta undang-undang yang lain. Tidak boleh bercanggah dengan perlembagaan yang telah dibentuk. Keutuhan membawa maksud perihal sifat keadaan utuh kedaulatan atau kesempurnaan. Demokrasi seterusnya ditakrifkan sebagai: pertama, pemerintahan oleh raja, terutamanya peraturan majoriti. Kedua, sebuah kerajaan yang kuasa tertingginya dikurniakan oleh orang ramai dan digunakan oleh mereka secara terus atau secara tidak langsung melalui satu sistem perwakilan, biasanya melibatkan secara berkala mengadakan pilihan raya. Sidang media yang dihormati, hujah saya yang pertama, perlembagaan boleh menjamin keutuhan dan kedaulatan sesebuah negara. Ia merupakan undang-undang tertinggi yang perlu dipatuhi dan menentukan halah tuju sesebuah negara. Tanpa perlembagaan rakyat, sesebuah negara tidak dapat menumpuhkan separuh perhatian dan taat setia mereka dalam mendirikan sebuah negara yang makmur dan utuh. Sebagainya, semangat nasionalisme tidak akan wujud di kalangan rakyat yang tidak memakmurkan dan mencintai negara mereka. Apabila semangat ini tidak terdapat di dalam diri seorang rakyat, maka tidak akan wujud semangat patriotisme di dalam jiwa mereka sebagai satu syarat untuk menyumbangkan tenaga mereka terhadap negara. Justru itu, negara menjadi lemah apabila sesebuah negara tidak mempunyai kekuasaan yang utuh, pemerintahan yang kuat. Musuh akan mudah mengambil ahli kerajaan atau tumpuh pemerintahan negara. Jadi dengan adanya perlembagaan negara, rakyat dapat berpegang kepada satu undang-undang yang diamalkan dan dihormat bersama untuk memastikan kewujudan sebuah negara yang berdaulat. Indikator yang kedua, dengan adanya perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi negara, pihak-pihak yang bertentangan antara satu sama lain boleh menjadikan ia sebagai sumber rujukan atau menyelesaikan masalah yang timbul. Keadaan yang tegang akibat dengan
daripada perasaan tidak puas hati dapat dielakkan jika rakyat diwajibkan menurut dan menghormati apa yang tercatat di dalam perlembagaan. Masalah ketidaksepahaman boleh diselesaikan dengan tenang berdasarkan undang-undang yang telah sedia dan ada di dalam perlembagaan. Apabila semua pihak yang bertentangan duduk membincangkan masalah mereka secara bersama, maka masalah yang mungkin timbul tidak akan begitu susah untuk diselesaikan. Justru itu, dengan adanya perlembagaan sebagai sumber rujukan utama yang dari segi perundangan ia dapat menyesuaikan konflik yang berlaku di dalam sesebuah negara dengan lebih mudah. Sidang hadirin yang dihormati, walaupun pada dasarnya perlembagaan boleh dipindah, namun ia tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Sebarang pindahan perlembagaan yang dilakukan dalam mana-mana negara yang mesti berdasarkan perlembagaan juga. Jika dipindahkan, boleh dilakukan dengan mudah dan mengikut kehendak pemimpin-pemimpin penggubal. Maka ini akan menghasilkan satu keadaan kucar kacir di mana pemimpin itu mungkin bertindak sesuka hati dan mengakibatkan kemahuan rakyat terjejas. Oleh itu, jelas betapa perlunya perlembagaan bagi mengekalkan amalan demokrasi dalam sesebuah negara. Indikator saya yang seterusnya adalah dengan adanya perlembagaan, segala tindakan para pemimpin dapat diketahui atau dipastikan. Hal ini kerana segala tindak tanduk mereka mestilah berdasarkan kepada perlembagaan yang telah dicatatkan, bukan bertindak mengikut sesuka hati. Penyalahgunaan kuasa oleh pemimpin akan menyebabkan amalan demokrasi lenyap. Walau bagaimanapun, dengan adanya rukun negara yang ketiga, yaitu keluhuran perlembagaan, segala tindakan pemimpin akan dinilai oleh rakyat berdasarkan perlembagaan persekutuan. Perkataan 43 dalam kurungan 4. Perlembagaan persekutuan jelas menyatakan bahawa jika Perdana Menteri tidak dapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan Jemaah Menteri, melainkan jika atas pemerintahannya Parlimen dibubarkan oleh Yang di-Pertua Agong. Oleh itu, pemimpin tidak akan sewenang-wenangnya menyalahgunakan kuasa yang dipertanggungjawabkan. Sidang hadirin yang penuh intelektual, kata kunci saya yang kelima di dalam lembayung kata keluhuran perlembagaan mampu mengekalkan keamanan dalam negara. Amalan demokrasi dalam negara kita disuburkan lagi dengan adanya pilihan raya atau memilih pemimpin yang akan mentadbir negara. Perubahan pucuk pemimpin yang berlalu selepas proses pemilihan raya tidak akan mengakibatkan sebarang kesan ke atas negara maupun corak pemerintahannya. Ini kerana setiap pemimpin dari parti politik yang menang mestilah mempunyai cita-cita atau konsep yang sama dalam mengendali negara. Mereka sepatutnya memerintah negara dengan tujuan yang sama sebagai pemimpin-pemimpin terdahulu yang memerintah. Oleh itu, walaupun terdapat pertukaran pemimpin, tujuan pemerintahan tidak akan terkeluar daripada maksudnya berusaha memenuhi kehendak apabila aspirasi rakyat. Indikator yang terakhir adalah keluhuran perlembagaan dapat menjamin keamanan negara. Dengan adanya perlembagaan rakyat,
mendapat jaminan undang-undang bahwa tidak akan ada unsur diskriminasi di kawasan mereka. Perlembagaan kuasa, pembahagian kuasa dinyatakan secara jelas dengan perlembagaan antara rakyat dengan pemerintah serta badan perundangan telah memisahkan antara satu sama lain daripada melakukan penindasan atau salah guna kuasa. Tidak ada pihak mendapat keistimewaan dari segi undang-undang. Sebaliknya, semua orang harus menghormati, mematuhi perlembagaan negara. Sikap ini membantu mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat sebagai satu syarat untuk membolehkan mereka hidup aman dan damai. Sidang pendengar yang setia, di penghujung kalam kita perlu sadar keutuhan demokrasi negara haruslah selari dengan penyataan 5 prinsip rukun negara. Kematangan pemimpin dan rakyat menyerahkan amalan demokrasi akan membawa kemakmuran kepada negara. Segala tindakan yang dilakukan haruslah berpaksikan kepada perlembagaan persekutuan. Sukar saya mengajak sesi dewan untuk sama-sama menyuburkan amalan demokrasi yang berpaksikan sepenuhnya kepada rukun negara. Tanamkan tekad dalam hati, buatlah azam penuh bermisi. Jadikan negara Malaysia negara tersohor di mata dunia. Sekian sahaja pidato saya. Terima kasih.